okey, pada hari cuti rehat, kalau dia bekerja, berapa gaji dia dapat. Faham tak maksud saya? Cuti rehat maknanya, contoh you kerja Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad tu you cuti. Okey, kalau saya bekerja pada hari saya cuti, berapa company akan bayar pada saya? Assalamualaikum, saya Puan Amalina. Okey, ini adalah sharing pertama saya semenjak saya tidak lagi bekerja dalam sektor swasta dan sekarang saya bekerja sendiri dan membuka perniagaan sendirilah. So apa yang saya share malam ni adalah based on saya punya experience. Saya bukan pakar dalam bidang ni, tapi apa yang saya share adalah experience saya sepanjang lebih 10 tahun saya bekerja dalam bidang admin dan juga pengurusan dalam bidang pengurusan pejabat dan juga pengurusan pekerja. Okey, apa yang saya nak sharekan hari ni adalah apa persediaan yang kita perlu sebelum kita bekerja. Okey, pekerja didefinisikan kepada dua. Satu adalah pekerja blue collar, iaitu pekerja yang memberi perkhidmatan, yang melakukan kerja-kerja buruh atau melakukan kerja-kerja servis. Lebih kurang macam itulah. Okey, bagi pekerja white collar, dia more pada pengurusan, golongan-golongan elit, golongan-golongan orang panggil collar putih. Okey, so kat sini apa yang saya nak sharing hari ni, sebelum kita minta kerja ataupun sebelum kita nak berkhidmat dengan sesuatu company, benda pertama yang kita kena tahu, minat kita di mana. Okay, kepakaran atau apa yang kita belajar tu apa. Kita jangan terikut-ikut satu dan kita jangan follow trend. Sekarang kan yelah budak-budak muda kadang-kadang diorang mau pada follow trend, ikut kalau orang kata kerja ni glamour, inilah yang pergi kerja. Okay, tak tahu apa credibility diri, apa macam mana nak cakap apa you all punya kekuatan. Okay, kadang-kadang walaupun kita belajar dalam bidang A contohnya, tapi kita mau boleh buat servis. So itu adalah kita punya kepakaran. So kenali diri dulu sebelum kita minta ataupun mohon pekerjaan. Okey, yang kedua, biasanya kita akan mohon pekerjaan lah, tak kira daripada platform apa pun, kita akan mau sekarang melalui platform digital lah, seperti Jobstreet ataupun apa-apa, mau kerja macam-macam lah. So apabila kita minta kerja, salah satu, ini melalui pengalaman saya, kita bagi link kita punya yang you boleh WhatsApp ataupun you boleh tanya ataupun you boleh call tentang pekerjaan tu. Kadang-kadang etika semasa kita nak minta kerja. Okey, kita bukannya berkawan, kita tak kenal pun siapa yang kita nak cakap ni. Okey, jadi kita kena lebih berhati-hati dalam penulisan kita, lebih berhati-hati daripada segi percakapan, address somebody atau seseorang yang kita telefon tu dengan ucapan puan, tuan atau apa-apa saja. So more manners, dekat situ first impression kita yang nak mencari pekerja. So kita tahu, okay, this person etika kita dah tak payah susah, kita dah tak payah didik. Okay, itu bagi pihak saya sebagai orang yang saya rasa saya dah rekrut lebih beratus orang. Okay, datang interview dengan saya masa saya bekerja dalam bidang sumber manusia. Okay, so bila kita hantar apa-apa saja application, okay, sekarang biasanya even you kerja servis bahagian servis kru, kadang-kadang dia akan minta resume by online. Maknanya you kenalah ada email. Mustahil tak ada email sebab kita semua ada phone. Okay, submit resume. Sekejap kenapa ni? Maaf, ada gangguan sikit. Okay, submit resume dengan cara yang sangat proper, tak perlu panjang, hanya satu muka surat, declare semua dalam tu dengan seringkas-ringkasnya. Itu adalah first impression, first langkah yang kita kena bagi dekat company. With kita punya penulisan dalam email untuk minta kerja dengan perkataan-perkataan yang I rasa you all semua boleh Google ataupun boleh tengok apa yang dimasukkan dengan ayat-ayat manners atau ayat-ayat yang sopan, ayat-ayat yang menjadi satu macam mana orang akan tengok ayat-ayat tu macam sejuk je hati, macam tu. Sebab kita still Malaysian, macam mana pun pengurus ke apa sumber manusia, bos ke manager ke, diorang still lagi Malaysian culture, need to greet. Okay, kita need to greet. Kalau kita tahu dia Muslim, Islam, Assalamualaikum pun tak apa. Walaupun kita rasa macam benda tu macam alah benda tu kan simple je, nak cari kerja bukan nak beramal mesra.
No, first impression. Kita buka laptop, awak tak tahu bila dia buka awak punya resume. Maksudnya pada waktu bila, lepas rehat ke, masa dia masuk kerja ke, masa dia nak balik kerja ke. So semua ada dekat situ. Okay, semua maksudnya nama kita, masa kita klik je nama kita keluar, Assalamualaikum, saya Siti ingin memohon pekerjaan di syarikat tuan, kerana saya rasa apa, bagi ayat-ayat yang agak-agak memang nampak macam klise, tapi benda ni adalah first impression company towards you all. Okay, so okay, next step, bila kita dapat jemputan temuduga, kita kena sangat-sangat kaji jenis perniagaan atau perusahaan. Okay, mula-mula kita mungkin akan tengok, okay, contohlah kita nak kerja dengan okay, company saya yang lama lah, Secret Recipe Malaysia. Okay, okay, saya nak bekerja sebagai service coordinator. So saya kena tahu background company ni, dia service coordinator dia macam mana, dia ada buat paperwork ke apa ke. So buat kajian sikit, sebab kita bukannya service crew. Service crew dengan service coordinator, supervisor, manager berlainan. So mungkin you all ada task-task yang tertentu. Okay, so kaji dulu background company ni dah berapa lama contoh dekat Malaysia dia dah berapa lama okay, kukuh tak company ni, tengok turning staff dia macam mana. Okay, so tapi kena diingatkan, kalau bekerja di bahagian servis, memang kita sedikit macam exhausted lah. Kerja dia memang penat. Ni yang pengalaman saya lah selama 8 tahun di Secret Recipe. Saya nampak pekerja-pekerja memang kalau bahagian service crew tu biasanya budak-budak lepasan SPM yang cari kerja untuk sebelum masuk ke institusi pengajian tinggi ke apa ke. So ada juga yang saya kerja untuk step up saya punya career. Ada juga macam tu. So, kita ada ambil daripada dia service crew, dia naik kepada service coordinator, dia naik kepada supervisor, dan dia naik kepada manager. Ada. Jangan cakap tak ada. So tu depends on kita punya apa yang kita nak dalam pekerjaan. Okay, so itu saya cakap tadi. Yang pertama, kita kena tengok dulu apa kita punya minat atau kepakaran kita. Okay, lepas tu bila kita diterima untuk ditemuduga, okay, okay, biasanya soalan-soalan yang bagi saya lah, ini dah masuk jauh sikit ni, masuk ke dalam sikit. Maksudnya soalan yang biasa ditanya adalah apa yang kita nak capai dalam kita punya career. Okay, berterus terang, maksudnya mengikut level. Bukannya semua orang boleh jadi orang yang tertinggi dalam company, tak. Dia bergantung kepada kita punya qualification. Yes, qualification sangat penting. Sebab sekarang ni minimum pun company akan ambil SPM. Even you nak service crew bergaji 1,800. Okay, untuk kat Malaysia sekarang lah. Okay, yang saya masih tahu rate gaji service crew sekarang 1,800. You all ada beberapa lagi lah macam makan orang panggil apa? Kita punya benefit-benefit lain. Okay, kemudian apabila kita contoh dua jenis pekerja saya cakap tadi, satu blue collar, satu white collar. Okay, blue collar biasanya bila kita masuk kerja, kita diterima kerja, kita diterima pada hari pertama. Hak yang pertama yang kita sangat-sangat dan perlu tahu adalah kontrak kerja. Tolong aware dengan benda ni, kontrak kerja. Kita tak boleh bekerja selagi kita tak sign kontrak. Okay, sometimes ada company-company yang ambil ringan benda ni. Alah, dia orang ni budak-budak lepas SPM, dia orang tak tahu benda ni. No, masa saya jadi orang kata dalam bidang pengurusan sumber manusia, benda pertama yang saya akan ingatkan kepada outlet manager saya, tolong sediakan kontrak kerja before budak ni datang kerja. That is my cara saya. Sebab apa terjadi pada hari pertama without kontrak, kita salah. Okay, sebab semua pekerja-pekerja ni bergaji di bawah RM2,000 net. Okay, kalau ikut zaman saya 1,500 lah. Okay, 1,500, gaji 1,800. Okay, diorang dilindungi oleh Akta Kerja 1955. Without kontrak, kita dah salah. Kita dah salah daripada segi hiring. Maksudnya menggajikan pekerja. So kita dah salah. So benda pertama kontrak. Untuk yang white collar, okay, seperti bahagian pengurusan, bahagian sumber manusia, bahagian apa-apa sajalah, make sure you receive your appointment letter atau kontrak kerja by email. Sebab you all mostly akan berhubung dengan you all punya
apa kita panggil bahagian pengurusan sumber manusia melalui email. Okay, melalui email dan dia orang akan email dekat you punya kontrak kerja, tengok satu-satu. Okay, tengok satu-satu. Okay, saya balik pada blue collar, tengok satu-satu. Betul tak ini yang dijanjikan? Contoh 1,500 gaji net sebulan. Okay, apa lagi you dapat? Allowance kedatangan berapa? Tengok satu-satu. Jangan terus tanda tangan. Okay, bila you tanda tangan, you tak boleh deny when anything happen to you. Okay, contohnya you nak cakap saya punya gaji sepatutnya 1,800, kenapa 1,500 je dia orang bayar? You tak tahu 1,500 mungkin gaji basic, 300 lagi mungkin gaji mungkin adalah allowance. Bila you tak datang, dia akan tolak daripada allowance. Saya sangat-sangat banyak dapat komplain daripada saya punya service crew, saya punya staff-staff blue collar. Kak, kenapa macam ni kak? Kenapa tolak gaji saya banyak sangat macam ni? Banyak sangat. So bila kita tunjuk balik kontrak, alah kontrak ni pun saya sign lepas 3 hari saya kerja. Okey, nampak tak kat situ? Kerugian awak dah 1 hari bekerja 8 hingga ke 10 jam. Awak baru tahu awak punya kontrak mengatakan awak 1,500 plus 300. So nampak tak kepentingan kontrak kat sini? Kadang-kadang orang ambil sambil lewa. Kadang-kadang kan bila saya cakap ada tak kontrak kerja kat tangan awak? Entah tak kak, hari tu saya balik saya campak je atas meja, saya tak tahu kat mana. Ada. So kita anggap kontrak kerja tu IC nombor 2 kita bila kita bekerja. Bila kita bekerja, saya sendiri yang bekerja dengan, saya ada experience bekerja dengan Toyota company. Saya masih simpan lagi saya punya kontrak kerja, saya punya saya attend berbagai jenis kursus-kursus under Toyota, saya masih simpan sebab saya fikir even sekarang saya bekerja sendiri, but benda ni adalah sesuatu yang valuable tau. Okay, walau orang kata kau ni betul ke pernah kerja ni? Ya betul, aku pernah kerja di bidang tertentu. So benda tu sangat kerja. Anggap dia sebagai IC kedua kita. Okay, sebab benda tu adalah benda yang kita sign, benda yang kita setuju. Okay, so untuk white collar pula, any deny you all kena buat before you entering their company. Before kita datang dan kita bekerja. Okay, sebab you all biasanya bahagian pengurusan ni di Malaysia sekarang gaji memang akan atas daripada RM2,000. Okay, sebab yang saya ada buat sikit-sikit research lah, sebab zaman saya bekerja, saya last bekerja pada 2019 before saya buka company sendiri. Tapi saya ada berinteraksi dengan beberapa kawan-kawan lama saya di bidang ni. Dia cakap sekarang mostly memang 2,000 kat dia orang minta. Okay, so kita tahu bila 2,000, 2,500 white collar kita boleh agak diorang ni sudah tidak dilindungi oleh Akta Kerja 1955 kerana had gaji Akta Kerja 1955 had perlindungan Akta Kerja 1955 hanya untuk yang bergaji 2,000 net yang ni net 2,000 ke bawah. Bila kita over, kita boleh pergi untuk memohon apa-apa saja. Bila kita bergaji lebih daripada 2,000 ringgit, kita hanya berhak untuk buat tuntutan gaji saja. Kalau you all dianiaya ke apa semua, dia ada akta lain. Okay, tak sama dengan Akta Kerja 1955. So kat situ kita kena tahu. So after tu kita kena tengoklah. Yang pertama tadi saya cakap gaji, lepas tu yang kedua adalah waktu kerja. Kadang-kadang dalam bidang servis ini akan menjadi masalah utama. Biasanya diorang ingatkan dia kerja 8 jam tapi sebenarnya 9 jam. So kena tengok, baca betul-betul OT. Okey, contohnya ini pada blue collar kebanyakan yang terjadi. Okey, pada hari cuti rehat kalau dia bekerja berapa gaji dia dapat. Faham tak maksud saya? Cuti rehat maknanya contoh you kerja Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad tu you cuti. Okey, kalau saya bekerja pada hari saya cuti, berapa company akan bayar pada saya? Okey, tu satu. Satu lagi pada hari cuti umum. Okey, kalau pada hari cuti umum, berapa pula company akan bayar saya? Semua kena tahu. Sebab jangan jadi kita bahagian accounts, bahagian finance, bahagian HR, dia orang semua adalah manusia biasa. So kadang-kadang dia orang pun ada buat kesilapan dari segi pengiraan gaji. Kadang-kadang yang akan notice benda ni manager outlet, okay, you punya manager di site you all bekerja. Okay, sebab saya banyak menekankan tentang bidang servis sebab saya banyak bekerja dalam bidang servis. So saya tahu bila tang gaji adalah hari yang diorang sangat-sangat tunggu-tunggu sekarang. Okay, so tu pasal lah sebab saya cakap benda ni kena tahu.
pada hari cuti rehat, pada hari cuti umum, berapa yang akan dibayar. Lepas tu berapa jam, dari pukul berapa hingga pukul berapa, rehat berapa jam, semua kena dititik beratkan. Dan kadang-kadang juga setengah company, dia ada sediakan service point, dia ada sediakan kalau you all punya maksudnya bulan tu ada pekerja terbaik, ada pekerja kehadiran terbaik. So benda-benda tu semua benefit untuk pekerja. So kena tahu kena tahu apa benda yang company sepatutnya provide pada kita. Okay, before signing any contract daripada company. Okay, satu lagi yang kadang-kadang kita ataupun pekerja tak tahu ataupun mungkin terlepas pandang, iaitu cuti tahunan, cuti sakit. Kita ada cuti tahunan, kadang-kadang untuk Malaysia, buat masa sekarang dia masih lagi 8 hari untuk cuti tahunan, terendah. Itu yang minimum yang dia boleh bagi. Okay, dia tak boleh kata, okay, cuti tahunan company kita 5 hari je. Cuti tahunan faham maksudnya dalam setahun, within you punya first bulan sampai bulan ke-12 you bekerja, berapa hari cuti tahunan you. So you kena tahu kat situ. Yang minimum sekarang under Malaysia adalah 8 hari, maksimum terpulang pada company. Okay, cuti sakit, okay, cuti sakit biasanya buat masa sekarang masih lagi 14 hari yang company bayar. Okay, company kena bayar pada hari awak bercuti. Okay, tetapi allowance kedatangan, allowance adalah ihsan daripada company. Dia bagi sebab appreciate. So yang itu you all tak boleh deny kalau dia orang potong. Tapi you all boleh deny bila dia potong you punya gaji pada hari cuti sakit. Okay, hari cuti sakit bersurat ada certificate MC. Itu kalau dia orang potong, dia orang salah. Okay, cuti sakit ada dua, iaitu cuti sakit yang biasa yang 14 days dengan hospitalization yang Malaysia masih implementkan iaitu 60 hari. Okay, lebih kurang 2 bulan. Apa benda 60 hari ni kak? Contoh bersalin ataupun you kena admit dekat hospital selama 60 hari. Okay, yang ini pun you kena tengok dekat kontrak. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Kalau tak ada, kak, okay, saya bergaji 2,000. So, saya dilindungi dengan akta buruh. So, saya nak tanya, company ni apply tak cuti sakit MC yang 14 days dengan 60 days untuk hospitalization? Jangan cakap benda ni ambil remeh tau. Sebab saya ada satu case yang kita orang bukan fight lah. Kita orang bagi tahu, nak explain pada staff tu, kadang-kadang dia kata, mana boleh macam ni? Saya pekerja. Sebab dia punya cuti sakit dah lebih 60 hari. So kita ada record. So bila dekat dengan record tu, kita boleh tunjuk. Okay, ini adalah berapa hari yang you ambil. Okay, so kita akan advise lah sama ada dia nak berhenti ataupun dia nak teruskan bekerja tapi dia berhenti, maksudnya cuti rehat dulu tapi tak bergaji, cuti tidak bergaji. Okay, kita ada dua advice, terpulang pada staff. Bukannya kita kejam, tapi ini adalah akta. So kita ikut, okay, company ikut. Terpulang pada company macam mana. Okay, lagi satu, bila kita dah tak serasi atau bila kita tak nak bekerja lagi dengan satu-satu company tu, apa yang kita perlu pastikan dalam kontrak kerja kita, especially blue collar, berapa hari you all kena tender resign. Okay, especially kalau you all dah confirm. Okay, saya nak terangkanlah confirmation tu macam mana. Confirmation depends on company, sama ada 1 hingga 3 bulan. Okay, tapi dia boleh tarik sampai 6 bulan. Tapi after 6 bulan, dia ada 2 choice. Sama ada nak tetapkan pekerja ni atau dia kena buang. Dia tak boleh, okay, you still under probation period. You masih under apa kita panggil probation period. You masih under apa saya nak kata, tempoh percubaan. Tak boleh tempoh percubaan lebih 6 bulan. Kalau nak guna staff ni, terus confirmkan. Kalau tak nak guna staff ni, you all boleh termination dengan 1 bulan gaji penuh. Okay, so kita kena tahu kalau kita berhenti before kita punya
confirmation. Confirmation kita akan dapat second letter nanti daripada company dan kita akan sign dan kita akan tengok pula apa dia punya terms and condition. Itu terms yang company sediakan untuk kita. Kalau setuju sign, kalau tak setuju dah boleh berhenti. Okey, biasanya dia akan bagi pada 1 bulan. Kadang-kadang seawal seminggu pun company tu boleh bagi surat confirmation. Okey, tapi biasanya implementation dekat Malaysia ni sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dia akan boleh drag sampai 6 bulan, tetapi depends on staff tu lah. Okay, depend on staff dan depend on company. Yang bulan ke-7 dia kena wajib permanentkan staff ni ataupun dia buang. Itu saja. Dia tak boleh probation period sampai 7 bulan. Itu dah salah dari segi undang-undang. Okay, kemudian okay, satu yang saya nak cakap saya nampak trend ni sangat-sangat familiar atau sangat-sangat menjadi habit. Okay, bila kita hantar resign letter, contoh kita nak bekerja dengan company yang lebih baik, okay, kita akan tulis reason. Okay, saya dapat offer baik. Sometimes kita punya, orang kata kita punya supervisor ke, kita punya bos kita ke, dia tak boleh terima. Okay, saya tak nak terima. Awak punya surat berhenti kerja, saya tak nak terima. Dia tak boleh tak nak terima. Okay, sebab surat berhenti kerja sebenarnya adalah notis berhenti kerja daripada sepulan benpulan. Okay, sebab apa? Itu adalah hak kita. Kita nak kerja, hak kita. Kita tak nak kerja, itu hak kita. Okay, tapi kena follow rules and regulation. Tak boleh suka simply berhenti terus tak datang, tak dapat gaji, mengamuk. Tak boleh. Kita kena ikut prosedur. Sebab saya pernah pergi Jabatan Tenaga Kerja Johor Bahru sebab kes berhenti 24 jam, staff tu dia dah confirm. Dia sepatutnya resign lebih kurang 1 bulan daripada tarikh. Tapi dia cakap dia tak nak. Okay, dia tak nak sebab tak nak lagi kerja dengan company ni. So kita tak payah bayar gaji lah. Tapi dia tuntut dekat pejabat buruh. Saya pergi dan kita dibawa ke bilik rundingan. Kemudian kita menanglah kes tu. Okay, so jangan bazirkan masa, jangan bazirkan kata apa, yelah kita punya masa, kita punya yelah keringat nak pergi sana pergi sini kan, naik pejabat JTK tu bukan senang sebab dia orang pun ikut kes. Sekarang banyak sangat kes dekat JTK. So sebab saya ada satu kenalan di sana, dia memang cakap lah sehari-hari memang kes tuntutan gaji yang paling tinggi. Okay, so lagi saya nak share kat sini. So yang saya cakap lagi tadilah. Okay, jika company tak terima you all punya surat peletakan jawatan, you all boleh mula-mula you all boleh apa yang you all boleh kalau you all dah teragak macam okay confirm ni dia orang tak terima ni, okay buat fotokopi, tulis tarikh you all nak berhenti kerja, satu bagi pada dia, satu you all pegang. So bila you dah hantar, kalau dia terima biasanya dia akan terima, chop dan sign lah. Kadang-kadang kalau tak ada chop dia orang akan sign diterima pada berapa hari bulan. Kalau dia orang tulis dia orang dah tulis diterima, cakap kak ini fotokopi saya. Okay, fotokopi awak nak buat apa? Oh ini untuk saya punya ni lah, at least saya tak ada tuntutan selepas ni dengan company. So nanti dia orang akan sign lah juga surat awak tu. Kalau dia tak nak, okay, make sure you all ada selain daripada manager, supervisor apa, you all ada kawan sekerja. So you boleh minta dia orang untuk jadi saksi you lah bila you naik ke JTK. Tapi surat dan juga punch card terakhir tu kita berteknologi, ambil punch card terakhir kita kerja, ambil maksudnya ambil gambar, okay, depan dan belakang kalau pakai sistem tu lah, ambil punch card lah. Biasanya kalau aula-aula biasa dia pakai punch card je. Okay, ambil dan kalau you pakai digital, okay, boleh print out kan digital berapa hari you all bekerja kan. Ambil benda tu dan ni lah buat sebagai bukti bila you all kena naik ke JTK. Itu saja. So, okay, so itu je lah daripada pengkongsian saya
hari ini, iaitu pastikan you all faham, faham apa konsep kita nak bekerja ni, kerana apa, mengikut apa yang kita minat, kepakaran kita. So supaya satu hari nanti kita tidak teraniaya atau diiniaya, dan kita pun tak aniaya diri kita sendiri sebab penat-penat kerja 1 bulan tapi tak dapat gaji. So itu pasal tajuk kita hari ni, apa yang kita perlu tahu sebelum kita masuk kerja. Itu saja untuk daripada saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Puan Madina sharing yang sangat komplit bagi